Okey. Jadi saya merasai was-was. Saya merasai was-was seminggu saya menghadapi perasaan was-was ni. Saya merasai was-was ni seminggu. Saya digambarkan, was-was ni satu gambaran lah. Saya digambarkan saya ambil wuduk tak basuh tangan. Dia mari perasaan ni. Saya ambil wuduk. Ya, saya guna handphone dah ni. Saya guna handphone dah. Saya guna handphone. Kalau orang yang pasal guna tu, guna handphone lah. Tengok saya balik, tengok dengan handphone balik. Saya ni, saya digambarkan. Saya pernah was-was. Saya digambarkan dengan saya mengambil wuduk tak basuh tangan. Dia digambarkan tak basuh tangan. Sebab kan orang George ni ambil semayang, Masya Allah. Satu nak ambil sunnah ni. Sekarang ambil semayang 1.5 minit selesai. Dulu Masya Allah, dengan bacanya, setiap bacanya saya basuh tangan, ambil air yang sedikit, basuh tangan, masuk ambil air yang sedikit. Saya dah, bila saya basuh kaki, saya basuh kepala, saya basuh, sapu kepala, basuh telinga, sapu telinga, basuh kaki. Selepas saya basuh kaki, saya dapati tangan saya kering. Sebab guna air sikit kan, guna air sikit nak jimat, nak amal sunnah ni, guna air sikit. So, saya kata, aku basuh tangan ke tak ni? Dia mari perasaan macam tu. Aku basuh tangan ke tak ni? Aku basuh tangan tak? Begitu. Jadi, saya digambarkan macam tu. Seminggu, saya ambil wuduk lagi. Lepas ambil wuduk, saya terkena lagi. Saya pergi jumpa satu Ustaz Yusof tu lah. Ustaz Yusof, saya ceritakan masalah ni. Dia kata begini, jangan kamu hiraukan was-was yang datang tu. Jangan kamu layan dia. Jangan kamu layan was-was tu. Kamu tinggalkan, jangan kamu layan. Dan salah satu tanda zahirnya, kamu angkat tangan kamu. Kamu angkat tangan kamu. Bila kamu basuh ni, kamu basahkan baju kamu. Lengan baju kamu sedikit, kamu basahkan dia. Itu zahir dia. Jadi bila kamu tengok tangan kamu kering, dia kata, kamu tengok tangan kamu tangan baju kamu basah. Bermakna kamu dah basuh lah tu. Yakinlah kalau kamu basuh kau, kamu tak basuh kau, kamu kena yakin bahawa sudah basuh. Iman tu kan yakin. Kita kena yakin dengan apa yang kita buat. Dan jangan kita layan was-was tu. Jangan kita layan was-was tu. Seminggu dia bermain di fikiran saya. Bukan saja macam tu, dia mewas-waskan saya. Dia benda ni terbantuk lah. Bila perkara-perkara lain dia akan jadi terbantuk lah. Perkara lain akan jadi terbantuk lah. Sebab dia mendatangi kita semacam tu. Allahu Akbar. Saya pernah jaga pelajar yang was-was. Dia ambil wuduk 1 jam. Ambil wuduk subuh 1 jam. Wuduk saja 1 jam. Allahu Akbar. Bila wuduk 1 jam, sampai kami, oleh kerana satu hari kami tak jaga dia, dia ambil wuduk sampai ambil bermulanya waktu subuh, habis subuh wuduk dia tak selesai lagi. Dekat sejam lebih wuduk dia tak selesai lagi. Kita dah sembahyang subuh dah habis dah. Subuh dah habis dah, dia tak sembahyang lagi. Berdosa kan? Was-was tu dah bawa pada dosa kan? Sebab meninggalkan sembahyang subuh dah. Meninggalkan satu sembahyang berlalunya dengan habisnya waktu dah termasuk dosa besar. Dah termasuk dosa besar. Jadi syaitan dah melibatkan dengan was-was ni, dia pergi pada dosa besar. Itu belum mandi wajib lagi. Tuan-tuan tahu mandi wajib dia berjam-jam. Masuk dalam bilik air, dia basuh semua bilik air dia tu. Dia sembuh. Bilik air dia basuh dekat setengah jam. Tak mandi lagi tu, basuh bilik air setengah jam. Saya kata, kenapa kau basuh bilik air ni? Aku kencing, aku nampak kencing. Okeylah, 1 kaki okeylah, terperencit tu. Kau sampai 5 kaki atas tu kau basuh, sama tinggi dengan kau bilik air tu. Kenapa? Kencing najis. Dia nampak macam tu. Sebab dia telah diwas-waskan. Terganggunya amalan lain. Dia diwas-waskan. Dia mandi sampai berjam-jam lamanya. Kesian, dia kahwin, lepas tu dia bercerai dengan isteri dia. Sebab kes was-was ni.
Jadi was-was ni dia satu gangguan, mainan perasaan yang mana kita tak boleh buat macam tu. Apa amalan-amalan yang Nabi ajar nanti pandai auzubillah ke, ta'awuz ke. Jadi kita kena ada satu ketahanan. Satu ketahanan. Satu kekuatan ketahanan dalam diri kita untuk menghadapi benda ni. Dan kita menganggap itu gangguan syaitan. Itu adalah syaitan yang telah mengganggu diri kita semua. Dan benda ni saya boleh cerita tu sebab saya pernah mengalaminya. Alhamdulillah sampai sekarang dah gangguan tu. Kadang datanglah sikit-sikit tu kita tolak aje lah. Kita dah professional. Tapi tak boleh kata macam tu juga. Man rahimah Rabbi. Itu daripada Allah SWT yang bagi pada kita untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tadi. Allahu Akbar. Ini was-was. Itu saya kata was-was ini adalah salah satu daripada menyebabkan seorang itu sampai ke darjah tension. Was-was dia tension. Torture ke, macam kena torture lah. Orang kena torture kan. Orang yang ditorture ni dia boleh sampai melumpuhkan seorang tadi. Dia lumpuh, dia torture. Ada suami tu dia torture isteri dia, sayang isteri dia tapi dia panas barang, dia torture isteri dia. So was-was ni macam dia torture kita lah. Macam suami tadi, macam orang torture kita. Ini syaitan torture kita. Kau tak nampak tu torture kita tu. Dia torture kita sampai kita tak nampak dia, kita tak boleh hadapi dia. So kita hadapi dengan kekuatan diri kita, kan kita menghadapi dengan apa-apa yang telah baginda beritahu kepada kita, dan kita yakin dengan saranan Nabi. Dengan ini insya-Allah perkara itu dihindarkan daripada diri kita. Kalau orang torture kita nampak, kita boleh selesai masalah dia. Satu orang hadapi, dia sampai lumpuh, isteri dia lumpuh kena torture kat suami. Suami penyayang tapi panas barang. Sekali dia buat kat isteri, dia pukul isteri sehingga isteri dia tadi lumpuh. Ingat suami-suami, jangan torture isteri. Jangan torture isteri. Tak apa orang kata zaman sekarang ni, alah jantan tu takut kat bini. Tak, bukan. Kita menghadapi satu benda. Jadi memang ayah-ayah dulu memang macam tu lah. Tapi ayah-ayah sekarang tak. Jadi jangan kita orang kata dengan sebab ni engkau tak gentleman, takut kat bini. Tak, sebenarnya kita jangan torture isteri kita. Kita kena tahu perasaan dia. Ada perkara yang mana dia menghadapi, boleh satu benda yang dia hadapi, tapi ada perkara yang remeh saja dia tak boleh hadapi. So kita kena tahu perasaan dan hati dia, yang kita perlu jaga supaya dia tidak tension. Torture ni dalam bentuk tension, was-was ni dalam bentuk tension. Saya menceritakan wajah tasbih. Kenapa? Jangan menyebabkan seorang tadi kita tensionkan dia. Walaupun kadang-kadang benda kecil saja bagi kita, kita rasa benda tu tak boleh mendatangkan tension pun. Tapi bagi dia satu benda yang besar. Jadi bagus bagi isteri-isteri yang mana dia menceritakan kepada suami-suaminya yang dicintai. Dia kata, bang, buat apa pun pada saya tak kisah. Tapi jangan sebut benda ni yang saya tak suka ni pada saya. Jadi kita kena jagalah perasaan isteri kita. Kita kena jaga perasaan isteri kita. Tak apa, baguslah sayang isteri. Kita kena sayang lah macam mana Nabi penyayang kepada isteri-isterinya. Okey. Jadi saya nak bagi tahu masalah torture tadi. Torture tadi menyebabkan wanita tadi lumpuh. Abang dia tahu masalah ni, abang dia kidnap adik perempuan dia, buat balik berubat sampai adik perempuan dia boleh berjalan balik. Jadi sebab lumpuh, doktor cari tak ada sebab pun. Satu benda, tension. Tension tu pemikiran yang menyebabkan kita semua jadi tension. Kita jadi lemah, lumpuh. Wanita tu jadi lumpuh. Okey, tak apa. Jadi dengan tensionnya, dengan syaitan mentensionkan kita. Oh, adik aku sama dia lah gitu. Senyum sama dia cakap macam tu. Jadi tension, dia mentensionkan kita. Dia mentensionkan kita. Bila dia tensionkan kita, masalah ni dia tensionkan kita. Jadi kita kena hadapilah benda tadi. Kita kena hadapi dengan perkara tersebut tadi. Okey. Memohon perlindungan dengan Allah daripada was-was yang ditimbulkan syaitan. Macam mana Nabi nak dapat perlindungan Allah
Nabi ajar pada kita macam mana nak dapat perlindungan Allah dengan was-was yang dihadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kaza hatta yaqulu man khalaqa rabbak fa iza balaghahu falyasta'iz billah wal yantahi. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang kepada salah seorang daripada kamu lalu berkata, siapa? Ya'ti syaitan akan datang kepada salah seorang daripada kamu. Tertinggal perkataan syaitan tadi. Berkata, siapakah yang mencipta perkara sedemikian? Siapa yang cipta ni? Mana khalaqa kaza? Siapa cipta langit bulan ni? Siapa yang cipta sedemikian? Sehingga dia berkata, syaitan tadi, siapakah yang mencipta Tuhanmu? Inilah yang dialami oleh sahabat dalam hadis yang di hadapan tadi. Hadis yang sebelum tadi. Hadis maqabal tadi. Hadis yang sebelum tadi. Dan hadis ini dicerita di sini. Mendatangi sedemikian Nabi beritahu. Dan apabila sampai kepada pertanyaan tersebut, hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah dan meninggalkan pertanyaan tu. Maknanya kita tinggalkan pertanyaan tu, kita jangan endahkan dia, kita jangan hiraukan dia. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa a'udzubillah, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kita baca 3 kali, kita isyarat ludah lah, ada tempat isyarat ludah tu. Isyarat ludah 3 kali, ludah ke muka syaitan tadi, dan jangan kita melayani perasaan tadi. Syaitan akan mendatangi seorang dan menimbulkan berbagai-bagai persoalan sehingga dia menjerumuskan seorang itu kepada soalan, siapakah yang mencipta Allah? Apabila timbul perkara ini, maka bacalah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sepatutnya perkara ini tidak perlu difikirkan langsung kerana Allah lah yang awal, wal awwalahu wal akhirahu wal zahiru wal batinu, yang mencipta aras, kursi, lauh mahfuz, kalam dan segala perkara. Sebelum wujudnya apa-apa, tak ada apa-apa, Allah tu dah wujud. Allah telah wujud. Maknanya Allah tu qadim. Sebelum ada apa-apa, Allah telah qadim. Sebab tu Allah dia tidak bersemayam di atas arasnya. Sebab sebelum Allah cipta aras, Allah duduk kat mana? Takkan Allah duduk lain. Selepas tu Allah cipta aras, Allah pergi duduk tempat tu. Mana Allah tu baru lah. Wa'iyahzubillah, mana Allah tu baru. Allah tu sedia kala qadim. Sebab tu kita kata Allah itu tidak mengabuli jihad, tidak mengambil satu-satu tempat. Kita kata Allah tu ada atas aras, Allah tu atas langit ketujuh. Tak betul, salah tu pendapat. Itu pendapat Ibnu Taimiyah tu mengatakan Allah itu bertempat. Mengatakan Allah itu bertempat. Kita sama ada terjemahan kita ialah mengikut mutakaddimin atau mutaakhirin. Dan kita mengatakan tangan Allah tak sama dengan tangan kita, tangan Allah tak sama dengan itu pun ialah pendapat Ibnu Taimiyah juga tu. Itu pendapat yang salah juga tu. Kan, ya, kita tak nak tarik banyak lagi perkara tu. Mengikut tertib ciptaan, mulanya dicipta angin. Mula-mula Allah cipta angin, kemudian Allah cipta air, seterusnya Allah cipta aras, lepas tu Allah letak aras tu di atas air. Memikirkan tentang zat Allah tidak dibenarkan di sisi syarak. Kita tak boleh fikir tentang zat Allah kerana menjerumuskan seorang itu kepada was-was. Kita boleh cerita tentang kebesaran Allah, tentang Khalik Maliknya Allah. Begitu. Kita menceritakan tentang perkara-perkara tersebut. Manusia sentiasa bertanya satu sama lain. Manusia akan tanya satu sama lain permasalahan yang dijawab dalam hadis sebelumnya. Wa anhu, dan masih lagi dalam hadis Abu Hurairah, wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqalu hadza khalaqallahu khalqa summa faman khalaqallah faman wajada min zalika syai'a falyaqul amantu billah wa rasulihi. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ramai sentiasa saling bertanya sehingga ditanya, benda ini telah dicipta oleh Allah, maka siapakah yang mencipta Allah? Maka siapa yang mendapati sedikit daripada sikit aja, dia rasa benda ni sikit aja,
pertanyaan tersebut, hendaklah dia berkata, amantu billah, aku beriman kepada Allah, kama huwa bi asma'ihi, kama huwa bi asma'ihi wa bi sifatihi, sebagaimana zat dan sifatnya dengan Allah dan para rasulnya. Manusia akan bertanya satu sama lain mengenai penciptaan Allah. Setiap perkara akan dijawab bahawa Allah lah yang mencipta semua perkara. Maka timbul soalan, yang siapakah yang mencipta Allah? Maka pada masa itu terus berkata, amantu billah kama huwa bi asma'ihi wa bi sifatihi, sebagaimana zat dan sifatnya. Aku beriman kepada Allah sebagaimana yang layak dengan zat dan sifatnya. Beriman kepada Allah tidak perlu pun kepada dalil. Kita beriman kepada Allah sebab apa? Kita tak perlu pada dalil. Kita beriman pada Allah, kita tak perlu pada dalil. Dan satu masa dalil tu tak perlu pun. Kita beriman pada Allah bagaimana zat dan sifat dia. Dalam hadis ini maklumlah bahawa syaitan memasukkan was-wasnya seperti itu. Sebab itulah kita perlu meminta. Sebab itu kita perlu meminta sentiasa memperbaharui iman kita. Kita memperbaharui iman kita. Aqsiru, Nabi kata perbaharulah, jaddidu imanakum, perbaharulah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana, macam mana kami nak memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aqsiru biqauli la ilaha illallah, perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah, perbanyakkanlah dakwah kepada la ilaha illallah, kepada mafhum kalimah dan kepada ketauhidan. Salah satu syaitan dan satu malaikat bersama dengan insan. Jadi apabila manusia itu lahir, ini baru Allah nak cerita balik, pengarah nak bawa kita was-was dan gangguan tu datang daripada syaitan. Kita kena minta perlindungan dari Allah. Sebab apa ni? Bila satu anak insan tu dilahirkan, maka syaitan akan lahir bersama anak insan tadi. Dan di sisi syaitan, di sisi insan tu ada sentiasa berdempel satu malaikat yang mengajak kepada kebaikan, satu syaitan yang mengajak, iaitu yang mempengaruhi kepada kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ke-67 bracket nombor 5 dalam bab waswas. Ma minkum min ahadin illa waqad wuqila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyaya walakinna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Rawahu Muslim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya setiap daripada kamu diwakilkan dengan qarinnya. Ada qarin, setiap orang ni ada qarin dia. Yakni ada teman dia daripada kalangan jin, ada teman dia yang duduk dempel dengan kita, dengan jin-jin, dan ada juga di kalangan malaikat. Malaikat duduk dengan kita, syaitan duduk dengan kita, jin-jin dan syaitan lah. Orang ramai telah bertanya, Tuan juga ya Rasulullah, ada tak syaitan dengan jin dia duduk dengan Tuan? Baginda bersabda, aku juga. Dengan aku pun ada juga. Akan tetapi Allah telah membantu ke atasnya, membantuku ke atasnya untuk mengatasinya. Lalu dia telah memeluk Islam. Saya terjemah aslama tu fi'il madhi, dia peluk Islam. Dia sebenarnya ada 3 tafsir dalam perkataan aslama di situ. Saya terjemah satu saja dalam bentuk satu, tapi penerangan saya ada 3 perkara. Melainkan kepada kebaikan. Dia dah Islam dah. Syaitan, untung syaitan nak duduk dengan Nabi, masuk Islam. Mungkin mukjizat Nabi kot. Nanti kita akan tenang di bawah. Okey. Penerangan. Bila manusia melahirkan anak, Iblis juga melahirkan anak. Iblis pun ada anak dia juga. Kita beranak, Iblis pun beranak juga. Maknanya bila lahirnya anak Adam, maka akan adanya qarinnya. Adalah qarin dia. Bila manusia beranak, syaitan pun beranak juga. Jadi anak syaitan tu duduk dengan anak kita. Ada qarin dia. Allah pun hantar malaikat juga untuk jaga. Malaikat tu bukan sikit, banyak. Kita tengok bacakan 400 malaikat sampai kita mati tadi. Nanti payah nak Islam tu. Nanti kita terang penerangan tu dulu. Okey. Jadi melahirkan anak, maknanya lahirnya anak Adam, maka adalah qarinnya yang akan bersamanya setiap masa. Ini adalah satu nizam. Ini adalah nizam Allah Ta'ala yang Allah telah buat.
Allah meletakkan malaikat di sebelah kanan. Apa, kenapa macam ni? Ini peraturan Allah. Allah dah buat dah satu nizam dia kan. Satu nizam dan satu kudrat Allah. Satu nizam dan satu kudrat Allah. Yang kita dah bincangkan tentang nizam Allah tadi. Okey. Kerja syaitan ialah mengajuk manusia kepada keburukan, dan kerja malaikat mengilhamkan manusia kepada kebaikan. Bila lahir saja dia akan ajuk. Jadi aslama. Jadi bila sahabat tanya Nabi SAW, adakah Tuhan syaitan didapati bersama Tuhan? Nabi kata ya, cuma aslama, syaitan tu dah masuk Islam. So apa perkataan aslama? Sebab dalam bahasa Arab dia tak tulis baris. Saya membariskannya dan saya terjemah mengikut baris yang saya telah bariskan daripada 3 makna yang digambarkan, 3 makna yang dibincangkan. Okey, aslama. Aslama Allah, aslama. Yani Allah telah menyelamatkan aku daripada kejahatan itu. Maksudnya aslama. Jadi Allah Ta'ala telah selamatkan aku. Aslama, Allah Ta'ala telah selamatkan aku. Maksud aslama tadi fi'il madhi lah. Allah Ta'ala telah selamatkan aku daripada kejahatan syaitan. Syaitan ada, tapi syaitan tak boleh hajuk aku kepada kejahatan. Begitu. Maksudnya hati aku tidak terkesan kepada godaan-godaannya. Maksudnya Allah Ta'ala bagi iman dalam hati kan Nabi kan. Bila sebelum Nabi SAW menjadi Nabi, selepas menjadi Nabi untuk Mi'raj itu kan, di dalam peristiwa Mi'raj itu Jibril AS datang dengan 2 mangkuk emas. 2 mangkuk emas tu, satu dengan ilmu dan satu dengan iman. Satu dengan ilmu dan satu dengan iman. Dalam mangkuk emas tu diisi ilmu dengan iman. Macam mana iman dan isi dan iman? Benda tu benda yang maknawi, dan benda tu tak susah bagi Allah SWT. Macam mana kita nak isikan angin kita dengan kereta tayar angin kita dengan tayar kereta kita dengan angin. Boleh isi kan? Boleh isi. Macam itulah juga Allah Ta'ala. Dia tak ada masalah bagi dia nak isikan dalam mangkuk emas tu iman dengan ilmu. Iman dan hikmah. Ilmu tu hikmah maksudnya. Iman dan hikmah. Hikmah itu membalik kepada ilmu, dan kita takrif ilmu tu hikmah kan. Okey. Jadi kita telah takrifkan benda tu. Jadi masukkan dalam hati Nabi iman, dan dengan iman yang ada pada Nabi, segala godaan-godaan syaitan itu dapat dihapuskan. Kemungkinan kedua aslama. Aslama ni sirah ism tafzil. Aslamu. Fa aslamu. Dia tak jadi aslama dah, dia jadi fa aslamu. Ism tafzil. Maka maknanya aku terlebih selamat daripada kamu, kerana hanya saja ia akan mengajak aku kepada kebaikan saja. Aku lebih selamat daripada kamu. Tadi Allah telah menyelamatkan aku. Kalau perkataan itu kita maknakan dengan fa aslama dengan madhi. Fa aslama. Fa aslama, Allah SWT telah selamatkan aku. Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku. Ataupun fa aslamu, aku ni dibanding denganmu aku lebih selamat. Sebab cuma kebaikan itu adalah jadi aku ni, aku lebih selamat. Faham tak? Sebab apa aku lebih selamat? Fala ya'muruni illa bi khair. Syaitan ni duduk dengan aku, dia ajak aku buat baik aja. Okey, tengok. Dia ada baik besar, baik sederhana, baik kecil. Dia ada baik besar, baik sederhana, baik kecil. Jadi syaitan dia tak boleh pengaruhi Nabi dah, untuk mempengaruhi dah kejahatan yang besar ke kejahatan yang kecil. Dia tak boleh mempengaruhi kita dah. Kejahatan besar ke kejahatan kecil, tak boleh. Dia ada gangguan, ada telefon berada. Jadi kadang-kadang gangguan, orang tak tahu kita ada pada masa ni kita sedang live di telefon juga, tak apa. Itu gangguan tak apa, tak terkacau internet kita. Nanti internet kita terkacau hari ni tu, kita ada masalah dah tu, tak boleh akak tu. Dia telefon saya, sebenarnya tak boleh guna benda ni. Saya nak gunakan laptop, benda tu tak terang sangat. Saya guna benda ni terang sikit. Okey, tak apa. Jadi fahamlah tu, kita tutup tu maksudnya kita ada program lah ni. Jadi di sini ialah, jadi syaitan dia tak boleh hajuk Nabi dah kepada jahat besar. Dia tak boleh hajuk kepada jahat kecil. Maka dia memadai Nabi dengan kebaikan yang kecil. Nabi ni buat kebaikan besar. Bukan buat kebaikan besar, maksudnya Nabi memang di atas untuk kebaikan saja, untuk benda baik. Jadi Nabi hajuk pada benda besar. Jadi dia usaha Nabi supaya ajak pada benda yang sederhana. Dan tak boleh juga orang ni tak terpengaruh dah ni. Tak apalah, kita ajak dia kepada kebaikan yang kecil. Jadi kadang-kadang kita nak buat satu benda besar dan kita nak buat benda kecil. Sebab tu kita kena tahu hikmah dia, biar kita buat satu benda yang besar berbanding benda yang kecil dahulu.
Jadi syaitan ni dia memadakan Nabi dengan perkara kebaikan yang kecil. Itu maksudnya illa bi khairin. Khairin tu nakira. Nakira tu untuk makna tankir, benda kecil. Syaitan ni ajak Nabi kepada kebaikan yang kecil. Jangan buat kebaikan besar. Jangan buat kebaikan besar, tapi buat kebaikan kecil. Aku ni dah selamat dan dia suruh aku buat kebaikan kecil. Tak boleh juga sebab aku ni kena buat kebaikan besar. Begitu. Okey. Cuma kebaikan itu adalah kebaikan kecil supaya aku tidak melakukan kebaikan yang besar kerana aku sudah tidak terkesan lagi kepada kejahatan. Nabi tak terkesan dah dengan kejahatan, maka dia akan usaha atas Nabi supaya Nabi buat kebaikan yang kecil. Boleh jadi juga aslama tu sirah madhi dalam bab fa'al yang memberi makna aslama. Jadi fa'il dia tu juga syaitan. Syaitan tu dah masuk Islam. Syaitan dah masuk Islam. Syaitan dah masuk Islam. Maksudnya syaitan masuk Islam ni yang makna yang saya terjemah secara lafzi dan itu berada kepada dalam tafsir ketiga, iaitu ia termasuk dalam perkara ghair mumkanat, benda yang tak mungkin. Tetapi mukjizat Nabi mana kita tahu bahawa syaitan tadi boleh masuk Islam. Tidak mustahil syaitan itu yang bersama Nabi memeluk Islam. Jadi semua kita doa syaitan yang bersama kita masuk Islam. Dengan Nabi je. Syaitan yang Allah kata dah. Dia duduk dalam neraka. Dia takkan masuk Islam. Dia duduk dalam neraka. Tak ada korin. Jadi korin tu daripada jin lah. Korin daripada syaitan dan jin tadi. So kita mati tu kan sebab kita tengok ada terlibat sesuatu selepas kematian seorang. Sebenarnya korinnya masih ada, belum pergi meninggalkan kita. Tapi tuan-tuan jangan takutlah. Lama orang mati takut korin pula. Tak ada apa, makhluk ni tak boleh buat apa, Allah je boleh buat. Jangan takut. Tapi ada lipasan lah tu. Mungkin ada korin dia tu. Masya Allah, bila kita mati. Sebab tu orang ada kata ada korin. Ada korin tu, dia korin daripada jin dan syaitan satu, dan korin daripada malaikat. Semasa lahirnya anak Adam, qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. So kita baca hadis pendek. Syaitan mengalir dalam urat saraf kita. Syaitan akan mengalir dalam urat saraf insan. Syaitan dia mengalir. Macam mana mengalir dalam urat saraf ni pula? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yajri minal insani majrad dami. Muttafaqun alaih. Syaitan, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan berlari dalam diri manusia. Yajri ini bergerak, tapi saya terjemah berlari sebab laju sangat. Saya terjemah berlari. Ustaz, yajri itu tidak mengalir kan? Saya terjemah berlari. Dalam diri manusia seperti darah berjalan. Tapi darah berlari lah, darah berjalan lah, maksud berjalan berlari tadilah. Saya menggunakan dua perkataan yang berbeza tapi makna dia satu je. Penerangan, setiap benda tu adalah maksud dia, adalah maksud dia tadi. Jika diterjemah dengan darah berjalan, majra ni ialah kita panggil dia masjara yajri. Jara yajri, majra ni kita ada dua. Majra ni ada dua, satu maf'ul mutlaq, satu maf'ul fi. Maf'ul mutlaq ni dia adalah masdar kepada perkataan jara majri. Dia masdar mimi dia panggil. Majra ni masdar mimi, atau majra ni juga maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq masdar mimi lah. Masdar mimi itulah maf'ul mutlaq. Masdar tu maf'ul mutlaq, masdar dia akan jadi maf'ul mutlaq. Ada satu lagi maf'ul fi, tempat. Jadi dia ada dua, satu maf'ul mutlaq, satu tempat. Dia terjemah satu masdar atau satu tempat. Maf'ul fi. Maf'ul fi ni ada dia. Maf'ul fi ni di tempat, sama ada masa ataupun sama ada masa. Tempat tadi ismi makan, tempat atau masa. Dia ada tempat dan masa. Satu tempat dan masa. Okey. Majra' ialah masdar mimi, iaitu masdar mimi ketika itu menjadi maf'ul mutlaq. Dan di sini maka makna daripada ibarat tadi seperti kamajrad dami, yang bermaksud syaitan akan berjalan dalam diri insan seperti perjalanan darah
Maknanya syaitan diberi ikhtiar oleh Allah untuk memasukkan was-was ke dalam hati manusia supaya dapat menguasai jisim manusia, supaya orang tu dipengaruhi kan, kita katakan dikuasai oleh syaitan. Syaitan dah kuasai dia tu. Syaitan ni dia, kalau kita kata maf'ul mutlaq, kamajrad dami, maknanya syaitan tu mengalir. Syaitan ni mengalir bersama darah tu mengalir. Syaitan ni mengalir. Syaitan ni mengalir macam mana darah mengalir. Itu lafzi makna. Maksud dia, syaitan ni dia boleh menguasai diri manusia. Dia boleh mengalir, dia boleh berenang. Dia boleh berenang dan mengalir. Dia boleh berenang, dia mengalir. Syaitan ni dia beranak ramah, dia bukan beranak seorang, dia beranak ramah. Syaitan dia sekali beranak, dia kepik perut dia tu, keluar beranak ramah. Anak syaitan tak mati-mati pula tu. Syaitan tak mati-mati, kita anak kita matinya. Syaitan tak mati tu dia pergi mempengaruhi orang lain lah pula. Kalau begitu, jadi dia mengalir dalam, maknanya syaitan diberi ikhtiar. Syaitan ni mengalir macam darah mengalir. Maknanya macam mana darah tu dia tashbih. Sebab tu dia katakan majrid dami, dia tashbih. Bukan syaitan tu mengalir dalam darah. Syaitan, kalau maf'ul mutlaq masdar mimi, bukan syaitan tu mengalir dengan darah mengalir. Macam mana darah tu mengalir, syaitan juga boleh mengalir. Maknanya syaitan juga boleh masuk dalam badan kita, dia mempengaruhi diri kita. Itu maksud dia. Majra juga, kita maf'ul zaraf. Zaraf ini memberi makna maf'ul fi. Jadi maknanya syaitan akan berusaha menaburkan was-was ke dalam setiap urat darah manusia. Dia tak boleh masuk, dia tiup aja. Dia tiup kan, sihir-sihir tu dia tiup aja. Dia tiup tu, was-was dia masuk dalam diri kita. Dan dia akan menyelubungi diri kita. Jadi maknanya syaitan akan berusaha menaburkan was-was dalam setiap urat darah manusia. Ini adalah terjemahan ulama mutakaddimin. Ulama mutakaddimin terjemah dengan maf'ul fi. Ulama mutakhirin mentakwilkannya bahawa syaitan, Allah Ta'ala memberi ikhtiar kepada syaitan untuk meniup was-was, yakni keburukan dalam hati kita, dan memberi ikhtiar kepada malaikat untuk meniupkan kebaikan dalam hati kita. Sebab tu sifat semula jadi insan, dia tak boleh buat jahat, dia boleh buat baik. Nanti kita akan belajar di dalam bab berpegang teguh kepada sunnah. Berpegang teguh kepada sunnah tu, dia ada dua peringatan yang mana Allah letak kepada manusia. Satu peringatan pada hatinya dan satu peringatan daripada malaikat. Jika dilanggar peringatan tu dengan dosa-dosa dan maksiat, maka dua-dua peringatan daripada hati dan peringatan daripada malaikat yang mengajuk kepada kebaikan itu tidak lagi diendahkan kerana dia telah dicemari dengan keburukannya. Sebab hati manusia, lumrah manusia ni, dia fitrah, dan fitrah ni dia mahukan kepada kebaikan. Jadi sebab tu kalau orang tahu dia tak biasa buat jahat, dia tak biasa buat dosa, dia tak biasa buat dosa-dosa besar, bila dia buat dosa besar, dia rasa berdebar hati dia, keluh kesah, tak senang hati jika tak bertaubat, tapi buat selalu buat. Dia tak rasa apa dah. Dia rasa benda tu permainan dia dah. Allah bisa, tegal biasa dah. Benda tu dengan dosa, Allah bisa dah, tegal biasa dah. Jadi dia satu permainan diri kita. Jadi sama ada dia zaraf atau dia maf'ul fi. Itu dalam maf'ul fi pula terjemah dua, mutakaddimin dan mutaakhirin. Itulah maksudnya. Boleh sajalah siapa-siapa nak tafsir. Ada kata syaitan tu mengalir macam darah kita mengalir. Syaitan mengalir seperti darah mengalir. Syaitan mengalir bersama darah. Kalau kita dah tarjihkan majra tadi atas dasar nahunya, dan makna dia akan dimaksudkan sebagaimana kalau kita nahukan dia dalam maf'ul fi, maknanya begini, terjemah dia begini, maknanya begini. Kalau kita mafhumkan majra tadi dalam maf'ul fi, terjemah dia begini, dan dua maknanya, satu makna mutakaddimin dan satu makna mutaakhirin. Jadi benda so je, majra je. Tapi majra ni boleh diterjemahkan mengikut konsep-konsep ayat dan mengikut dalam pronouns pronoun di dalam syaraf yang kita pelajari. Sebab tu penting untuk seorang ustaz tadi mempelajari ilmu-ilmu sebelum ilmu hadis, dan ini dia perlu mempelajari dan menguasai bidang ilmu dan syaraf, bidang nahwu dan syaraf, untuk menguasai perbahasan-perbahasan dari sudut bahasa
yang memahamkan kita kepada makna. Sebab apa kita belajar surah Nahu, kita panggil ilmu alat, funun ini, fani alat ini, alatul ilm ni, kita panggil dia alat-alat ilmu ni, untuk kita menguasai ilmu, untuk memahami Quran dan hadis Nabi SAW. Okey, yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. InsyaAllah ada beberapa hadis lagi di dalam bab ni, fasal kedua, fasal ketiga. Mungkin dalam 2 hari lagi akan habislah. Okey, mengenai pengajian kita, saya telah memilih dalam masa seminggu. Sebab kita ada seminggu, kita ada 4 minggu. Dalam 1 minggu pertama dan minggu ketiga, kita tidak ada daurah pada hujung minggu. Weekend kita Sabtu dan Ahad. Kecuali minggu kedua dan minggu keempat. Itu pun mengikut perubahan yang akan diberitahu nanti. Tapi pada bulan 6 ni, kita akan buat daurah pada 13 dan 14. Dan di akhir hujung bulan 6. Pada Sabtu dan Ahad, di akhir campur 13-14 campur 14, iaitu 27 dan 28 dan 27 dan 28 bulan 6. So bulan 7 nanti kita akan tetap lain lah, kita satu semasa ke semasa lah tentang daurah. Okey, jadi bermakna dalam masa 30 hari tadi, kita dalam masa 14 hari tadi, dalam masa 14 hari kita ada pengajian 12 hari, pengajian pagi 12 hari dan 2 hari pengajian daurah kita. Okey, satu, pengajian yang 12 hari tadi, dalam masa seminggu saya telah memilih untuk ada satu kelas malam atas dasar yang lain. Saya nak ada mesyuarat dan sebagainya pada waktu pagi. Mesyuarat halqa, mesyuarat tempatan saya lah, sebab nak lapangkan masa juga di dalam dakwah tadi, masa-masa nak dimesyuaratkan. So saya telah memilih, saya memilih hari Selasa dan hari Khamis. Hari Selasa dan hari Khamis. Hari Selasa dan hari Khamis, untuk hari Selasa dan hari Khamis kita tidak ada kelas pagi 6.45 dan pukul 6.45 tak ada kelas hari Selasa. Hari ni hari Selasa, mana Selasa minggu depan lah. Tapi hari ni, minggu ni ada hari Khamis. So hari Khamis ni tak ada kelas pagi. Pada kelas pagi akan digantikan pada kelas malam. Kelas pagi akan digantikan pada kelas malam, iaitu 9.30 malam. 9.30 malam, iaitu hari Selasa dan hari Khamis. Pembelajaran kita pada 9.30 malam, pembelajaran pagi tak ada. Itu saya akan iklankan juga, tampalkan juga di page saya. Sebab kadang-kadang tampal di page tu orang tak tengok. Masih tu tanya lagi. Saya kata bila saya kata hubungi apabila ada masalah tentang daurah dan kitab, hubungi dia admin di nombor ini 0176034897. Itu pun orang masih lagi hubungi dengan internet juga, masih lagi dalam internet. Saya sepatutnya hubungi dalam WhatsApp lah bila bagi nombor, tapi mungkin dia tak baca, atau dia baca mungkin dia rasa mudah benda tu, jadi sepatutnya dia hubungi di dalam WhatsApp. Sebab mudah nak ambil WhatsApp. Sebab bila kita masuk dalam internet, dia benda tu general sangat, benda tu umum, general sangat. So nak jawab satu-satu benda tu susah. Jadi tuan-tuan pergi pada WhatsApp. WhatsApp dia personal. So sampai tu kepada admin. So admin boleh jawab tentang kitab dan daurah. Jadi kadang-kadang orang kita tampal pun, kita kata final call pun masih lagi duduk macam tu. Sebab mungkin dia tak baca. Dia tu macam saya lah, saya tak suka baca. Saya suka mengajar orang, jadi saya tak suka baca. Itu kelemahan saya lah, moga Allah baiki saya lah. Jadi begitu. Jadi saya akan buat hari Selasa dan hari Khamis pengajian malam 9.30 untuk sampai kepada bulan 7 ni lah, ending of this month lah. Maknanya sampai bulan 6, akhir bulan 6 lah, atau sampai 1 hari bulan 7, tak kisahlah. Mana kita ambil ending bulan 6 ni lah, sampai 30 bulan 6 ni, dia ada pengajian pagi lagi. Selepas tu kita tengok balik macam mana suasana, sebab kita kan ini akan ada mesyuarat esok, macam mana cara pengajian dengan pelajar-pelajar. Nak dibincangkan bersama asatizah. Okey, sebelum pengajian kita dibuka pada 2 hari bulan 7 nanti. Itu pun tak tahu tertakluk pada mesyuarat yang akan dikemukakan esok hari. Okey, tak apa, itu masalah saya. Jadi kita sambung tengah malam. Jadi kita mengaji malam lah, 9.30 sampai 11 malam ke 9.30 ke 9.30 sampai 10.30. Saya tak tarik panjang lah, semacam sejam suku saya mengajar, sejam suku lah. Tapi kecuali ada bab-bab yang kita perlu habiskan, kita teruskan sikit masa. Kalau dah habis bab awal, kita berhenti awal, tak kisah mana-mana. Jadi hari lain kita mengaji pukul pagi sampai bulan 7 ni lah, sampai ending of this month lah, end of this month lah, hingga terakhir bulan ni. Okey, begitu.
dan hari lain, dan harinya ada hari yang ada daurah. Itulah saya ingat, tuan-tuan boleh ambil take note benda ni, dan insya-Allah saya akan usahakanlah. Jadi tuan-tuan usahakanlah insya-Allah. Dan pada yang belum daftar lagi, daftar cepat-cepat, dan nombor kod daftar tu akan diberi mungkin akan diberilah hari ini atau esok. Yang sudah daftar tak dapat lagi kod daftar untuk masuk FB private, so akan diberi. Satu orang tanya bila. Bila. Masya Allah. Jadi tuan-tuan masuk berdaftarlah yang belum daftar. Masa ada baru dalam 80-90 saja berdaftar. So kena daftarlah pada yang belum daftar lagi untuk program daurah kita. Jadi takut kelang kabut. Tapi takut kelang kabut last minute. Ada hari tu 15 minit lagi nak habis program kita, hari kedua nak daftar lagi. Mungkin dia tak baca kali tu. Hari kedua dah, jam ke 5 jam 45 minit. Tinggal 15 minit lagi nak habis program daurah kita. Itu masa lagi saya nak daftar. Allah, itu tinggal zaman sungguh. Jadi macam tu, saya tak nak tuan-tuan jadi macam itulah. Tuan-tuan daftar awal insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.